Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so untuk minggu ni kita akan sambung dengan kita punya uh, apa? Dengan kita punya Okay, kita akan sambung dengan kita punya configuration. Sebelum ni kita buat basic device configuration. So untuk hari ni kita akan sambung tengok dengan kita punya basic device configuration. Okay, so sebelum kita sambung, kita ulang balik sikit untuk revision. So bila kita buka kali pertama router tu, okay, let's say kat sini saya ulang balik lah sikit Okay, kita ambil router 29. Okay. So, katakan bila kita ulang balik, kita masuk, kita pergi CLI ni. Okay. Kita akan dapat satu router yang kosong lah. Okay. So, starting dia akan tanya, would you like to enter the initial configuration dialog? Okay. Kali pertama, kita add router tu, dia akan tanya, apa tu initial configuration dialog? Initial configuration dialog ni sebenarnya adalah seperti wizard lah. Okay, seperti wizard yang bila kita tekan yes, dia akan go through step by step untuk kita buat configuration. Okay, tapi kebiasaannya kita nak manually configure supaya ada benda yang kita nak configure, ada benda yang kita tak nak configure lagi. So biasanya kita tak follow lah ada punya initial configuration dialog. So kita tekan N, enter. Okay, ataupun no lah, N tu stand for no. So dia akan naik kat situ, press return to get started. Return tu maksudnya enter lah. So bila kita enter, dia akan keluar ni lah router. Kalau untuk router lah, kalau untuk switch. Okay, router kemudian tanda lebih besar daripada. Kalau kita tengokkan open ni router tanda lebih besar daripada. Okay, so apa benda router lebih besar daripada ni? Okay, dalam CLI ni kita panggil dia sebagai user privilege mode. User privilege mode. So user dia boleh enable kan, dia boleh login ke dalam CLI ni pada user privilege mode. So untuk dia enablekan router ni, pada router kita type enable. Okay. Sama dekat sini. Okay, router. Kita type enable. So, dia akan pergi ke next mode. Ni kalau kita enter. Dia akan pergi ke next mode. Next mode ni, samaan dengan nombor 2 ni, adalah apa yang kita panggil privilege exec mode. Okay, apa tu privilege exec mode? Pada privilege exec mode ni, kita boleh view. Kita minta dia show dan kita boleh view semua configuration yang dibuat oleh user yang kita dah configure, kita boleh show and view pada privilege exec mode. So router ada tanda hash ni adalah untuk view. Okay. Router ada tanda hash ni adalah untuk view. Okay. Router, kemudian router enable, dia pergi kat sini, kemudian panjangkan sikit. Okay. So bila ada tanda hash, dia adalah dalam privilege exec mode. So kat sini dia adalah privilege exec mode. So the next step adalah kita nak pergi ke apa yang kita panggil global configuration mode. So global configuration mode ni adalah di mana tempat kita buat configuration. So apa-apa saja configuration yang kita nak buat perlu dibuat pada global configuration mode. So untuk masuk global configuration mode, so daripada router yang ada tanda hash ni, kita type configure terminal. So dia akan keluar ni lah router config. So kita type kat sini configure terminal, enter. Okay, dia akan keluar ke sini router config. So keluar ni lah. So this is step yang pertama, step yang kedua, dan dia akan pergi ke step yang ketiga. Okay. So 3 ni adalah normal
mode yang kita akan selalu jumpa. Okay, starting je bila kita on CLI tu dia akan berada di user privilege mode. Okay, kita enablekan dia, baru kita akan masuk privilege access mode. Untuk dia di mode ni kita boleh untuk kita showkan apa-apa configuration yang kita dah buat. Show running config, show IP route, show interface IP, apa semua tu kita boleh buat kat sini untuk show. Okay. Pada user privilege mode hanya boleh enable ataupun kita nak masukkan password lah untuk kita enablekan dia. Okay. Dan pada global configuration mode adalah untuk kita buat configuration. So bila kita dah sampai step ni, dah masuk global configuration mode, dia akan keluar ni. Okay, so the next step adalah untuk kita setkan hostname. So kalau kita tengok kat router ni, nama dia adalah router. So kita nak renamekan dia daripada router menjadi R1, sama dengan ni lah. Ni sebenarnya saya ulang balik benda yang sama ni. So kalau katakan yang ni kita nak buat R2, so kita renamekanlah dia sebagai router R2. So hostname R2. Okay. So kita enter, dia akan bertukar menjadi R2. Okay. Kenapa dekat sini tak berubah? Ini adalah label. Okay. This is device name. Okay. Kalau yang ni R1. So yang ni kita tukarlah labelnya R2. Dia tak mengubah hostname yang kat dalam. So hostname yang kat dalam still lagi kita kena configure di dalam lah. Okay, so bila kita dah configure di dalam tadi, dia dah ubahlah R2. Okay. So kemudian selepas kita dah buat hostname ni, kita nak configure no IP domain lookup. Secara default, router switch dia akan buat IP domain lookup. Apa tu IP domain lookup? IP yang kita masukkan, dia akan buat lookup, dia akan cari domain untuk IP tersebut. Disebabkan kita tak ada domain, so dia akan cari keseluruhan keseluruhan range IP tadi, new ID tadi, sampailah habis. Bila dia tak jumpa, barulah dia akan release search tu. So kita tak nak benda tu berlaku, dia akan buangkan masa. So kita run no IP domain lookup. So dia tak akan buat. Kalau kita enter IP yang salah pun, dia tak akan search for domain. So kita run no IP domain lookup. Okay. Once done, dia dah pergi ke next line. So the next step adalah kita nak enablekan secret password. So ni benda yang sama saya ulang minggu lepas. So enable secret. So kenapa ni enable secret? So this is the password. This is the command. Enable secret is the command. This is the password. So sebenarnya ini kita boleh letak password based on polisi yang telah ditetapkan oleh syarikat lah. Cuma untuk lab ni, untuk exercise ni, saya letak password yang sama supaya kita tahu password tu adalah password yang sama di-set oleh semua pelajar, di-set oleh semua orang. So kalau katakan awak tersalah set terlupa ke apa benda, kita tahu passwordnya adalah secret. The secret password is also secret. So tak ada masalah nak lupa dan sebagainya. So kita set enable secret. Okay. Once kita dah settle secret password, the next step adalah kita nak setkan login untuk konsol, nak setkan login untuk telnet. Okay, apa beza konsol dan apa beza telnet ni? So untuk konsol ni kita akan connect guna konsol kabel lah. Okay, kita akan connect guna konsol kabel. So daripada contohnya dalam gambar ni, daripada sini kita nak configure R2 in real condition. Kalau dalam ni pun boleh sebenarnya. So kita akan sambung konsol kabel ke router. So kat sini warna biru ni adalah konsol. So kita akan klik pada sini. Nampak? Klik pada sini.
Okay. RS232. Okay. RS232 COM port, klik. Kemudian kita klik pada router, kita cari konsol. So this is the console. So untuk configure konsol tu, kita set line console 0, password. Okay, kita nak setkan password. Ini adalah passwordnya. This is the command. This is the password. So ini kenapa letak password yang sama? Sama macam secret tadi supaya kita tak lupa. Tapi untuk real condition, real environment, kena set ikut password polisi yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun syarikat. So, line console 0. So, kalau kita run line console 0, dia akan masuk pada configuration line. Dia akan masuk pada line console 0 punya configuration. So, kita type password. Okay. Dan, ni untuk apa? Ini kita nak setkan dia kat mana? Kat login. Login, exit. Okay. So, once kita exit, dia akan keluar daripada configuration line 00 ni. Kemudian kita nak set line VTY. Okay. So, line VTY 04. Okay. Apa benda line VTY 04 ni? Line VTY 04 ni, dia sebenarnya boleh concurrent connection 4. Okay, dia ada perdebatan sebenarnya dekat forum tu. Either 4 device boleh remote pada satu-satu masa ataupun hanya 4 attempt yang boleh digunakan. Setakat ni saya try, sebab kita dalam lab ni kita tak adalah try sampai 4 device sekali pada satu masa. Dan tak ada pun pula kita try 4 line. Sorry, 4 kali kita masuk password yang salah jadi apa. So, nanti kita boleh try. Apa yang jadi sebenarnya? Sebab kalau ni dia ada satu lagi command, dia pakai 15. Line VTY 015 or line VTY 04. So, untuk ni kita pakai 04 dulu lah. Kita nak reducekan. Kalau dia attempt, kita nak reducekan attempt. Kalau kali ataupun bit, kita nak reducekan. So, line VTY, password, and login, exit. Okay. Ni konsol, ni VTY. VTY ni kat mana pula nak connect? Tadi konsol tu kita connect pakai konsol tadi kita connect pakai konsol kabel daripada device ke router. Macam mana kita nak connect PC ni ke router ni pula? Dia sebenarnya nak kena ada connection jugalah daripada PC ni, okay, ke router. Kalau tak ada connection, katakan kita ambil daripada PC1 ke R1 lah. Okay. So kat PC ni, kalau kita tengok klik pada desktop ni, kita akan ada apa yang kita panggil terminal ataupun command prompt. Okay. So daripada sinilah yang kita boleh remote pergi ke kita punya router. Okay. Ni dia ada telnet or SSH switch. So kita setkan IP address router ni. So username ni kita set. Kalau ada lah, kalau tak ada kita just connect, masukkan IP. Okay, sorry, telnet. Masukkan IP, kita connect. So dia akan cuba connect kepada router tersebut. Ni kena masukkan IP kat sini lah, kat point ni. So apa IP dia? 192 ni kan, yang ni kan. So 192.168.10.1. Satu ni duduk kat sini. So satu kita connect, so dia akan cuba connect ke router R1. Sekarang ni kalau kita masukkan tak boleh connect lah sebab kita tak setting lagi IP address pada router. Okay. So dah. Ni saya test configure router R2 sebab router R1 kita dah configure minggu lepas. So ni untuk ulang balik kita configure lah router R2 ni. Okay. So once kita dah selesai
configure konsol, kita dah selesai configure telnet. So kita boleh setkan banner, kita boleh encryptkan password, kita boleh exit and kita boleh save. Okay, so saya skip dulu banner dengan service password encryption. Kita pergi save sebab kita nak tengok apa yang berlaku kalau kita tak encrypt password dan kita tak letak banner, dan selepas tu kalau kita encrypt password dan kita letak banner. Okay, so ni kita save. Nak save, dia kena exit. Okay, exit daripada global configuration mode. Okay, pergi ke privilege exit mode. Kita type, copy, running config, startup config. Enter. Dia akan tanya destination file name, kat mana kita nak save configuration kita. Enter. So, dia dah save. So, bila dah save, okay, nak confirmkan lagi, kita exit. Exit, dia akan keluar. Bila kita enter, sebelum kita boleh enable, dia akan minta password. So, kita masukkan password. Password mana? Ni adalah password yang kita set untuk konsol tadi. PASSW0 WO PASSW. Okey. Dah masuk. Kemudian kita run enable. Enable, dia akan minta password. This is for enable secret password. So secret. Okey. So bila dia dah masuk kat sini, kita boleh show running config. Tunjukkan running configuration. So kita run. Kita boleh nampak. Okey. Kita ada hostname R2 kita dah configure, kemudian enable secret ni password dia dah encrypt. Kemudian bila kita enter lagi. Okey. Ni IP semua kita tak set lagi, kejap lagi kita nak set. Kemudian kita ada ni. Line console 0, passwordnya kita nampak. Password, line VTY, passwordnya kita nampak. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita nak encrypt password dan kita nak letak banner. Sebab tadi masa kita login pun tak ada apa-apa banner dan sebagainya. So kita nak masukkan benda tu. So kita pergi kat sini, configure terminal balik lah. Okay. Configure terminal. So banner, mode of the day, basic device, configuration, dash part A. Dia kena ada, dia punya command basic banner mode of the day, MOTD, spacebar, kemudian inilah kita punya message, hash, kemudian masukkan message kita, kemudian tutup dengan hash. Okay. So enter. Right. Last, service password encryption. Service password encryption. Enter. So dia akan encrypt kita punya password. Untuk confirm, okay, saya exit. Saya save dulu. Copy, running config, startup config. Okay. Dan saya exit. Okay. Bila saya exit, dia keluar macam ni. Saya enter je, dia akan keluar banner. Basic device configuration. Okay. Part A. So dia akan minta password. Password kita PASSW0RD itulah. Okay. Kemudian enable. Secret. Okay. So kita run. Show. Running config. So kita akan nampak. Yang ni memang dah di encrypt. Kita akan nampak kita punya konsol punya password pun dah di-encrypt. Telnet punya password pun dah di-encrypt. Yang lain tu dah tak ada lah. Right. So, itu saja untuk basic configuration. Kemudian kita akan sambung. Kita akan sambung dengan
sebelum ni kita belum configure IP. Okey, belum configure IP. So saya tutup R2 ni, saya buang R2 ni. Okey, dah. Kita akan configure R1. Okey. Untuk ni, so kita masuk balik password, enable, secret. Okey, dah. Okay, untuk configure R1, kita perlu tahulah IP address dia dulu. So, IP address dia kat sini adalah 192.168.10.1. Okay, so macam ni kita nak configure. Daripada R1 ni, okay, kita perlu masuk configuration terminal. So, daripada R1 ni, okay, ni yang baru daripada R1 ni, kita perlu run configure terminal. Okay, kita run configure terminal. So, kita akan berada di sini, configure terminal. Okay, so next adalah kita nak configure pada router R1 antara G00 dengan G01. Okey. So G00 adalah pada router R1. Sebab ni kita dah label kan. So tak payahlah nak cari apa benda yang bersambung dengan R1 yang bersambung dengan S1. So kita dah label kat sini. So G00. So kita run interface gigabit Ethernet 0/0. Saya copy interface gigabit Ethernet 0/0. Sebab apa? Ni, yang ni 0/0. Kemudian saya masukkan IP address dia. Enter. Okey, bila enter je dia akan masuk pada interface. Okey, interface. Kemudian kita type IP address. IP address. Okey. Kemudian apa IP address dia? 192.168.10.1. Kenapa .1? Ni, kita dah assign siap .1. Kemudian subnet mask /24/24 adalah 255.255.255.0. Okey. Copy ni. Okay. Yes. So this is the command. IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Okay, enter. Next, kita baru assign IP address tapi kita perlu enablekan dia. So, untuk enablekan dia, command dia adalah no shutdown. Untuk shutdownkan dia, kita run shutdown untuk offkan dia. Okay. So, untuk onkan dia, kita run no shutdown. Kita enter. Okay. Dia akan bagi tahu interface link change to up. Okay. And kalau awak tengok dari sini daripada merah, dia akan jadi hijau. Yang ni dia akan ambil masa sikit lah untuk dia connect. Okay. Once kita dah up, enter, kita boleh configure site yang sebelah ni. Okay, G01. Okay. So, kita run. Okay, kita exit dulu untuk exit interface yang tadi. Kemudian, okay, copy kat sini. Okay, exit. So, bila exit, dia akan berada di sini. Okay. So, kita configure
the next interface. Okay. Okay. G01. So saya configure kat sini. Interface gigabit Ethernet 0/1. Betul? So sama juga kita masuk IP address 192.168. So kita tengok kat sini IP address dia apa. Oh ni bukan ni 172. So 72.16.10.1 juga. Okay, 255.255.255.0. Enter. So the next punya command is ni 172. 216. Okay. So then command yang sama. Okay. Command yang sama. On-kan dia no shutdown. Now exit. Okay. So once kita dah enablekan dia, ni pun akan enable. So kita dah configure satu interface, kita dah configure second interface. Okay. So tunggu dia hijau. Next adalah kita nak configure, okay, kita nak configure kita nak configure PC. So R1 ni kita boleh tutup dulu. Okay, saya save lah, exit. Okay, copy, running config, startup config. Okay, so kita dah save. Kita dah save kita punya configuration. So kita pergi kat PC1. So PC1 kat sini .10. So yang ni lah 192.168.10.10. So IP configuration, klik kat sini 192.168.10.10 /mask/24. Okay. Default gateway adalah laluan dia keluar. Default gateway adalah laluan dia keluar. So 192.168.10.1. Kalau saya tak nak letak default gateway, boleh tak? Sebenarnya boleh, tak ada masalah sebab dia bukannya nak pergi ke internet pun. So tapi disebabkan daripada network ni, dia nak keluar, dia perlu lalu router ni. So itu adalah default gateway dia. Okay, so yang ni dah tutup. DNS tak perlu lagi sebab kita belum ada DNS. Okay, kemudian kita set yang PC2. PC2 pun sama. Desktop, IP config 172.16.10.10. Okay. Tapi yang ni 255. So /24 kan 255 juga. Okay. 172.16.1.1. Okay. Dah. Ni betul tak tadi? Okay. So untuk confirm, kita try lah ping. Okay, PC1 command prompt, okay, kita ping default gateway tu 192.168.10.1. Okay, should be no problem lah. Okay, PC1. Kemudian kita klik pada PC2. Okay, PC2. Okay, ping juga 172.16.10.1. So both default gateway can connect. So kita try, boleh tak kita nak ping each other's PC. Ping 172.16.10.10. Okay. Yang ni ping 192.168.10.10. Okay. Let's see. Kalau ikutkan, dia memang tak boleh sebab network yang berbeza. Okay, tapi gateway-nya dia keluar tempat yang sama. So macam ni kita nak bagi dia boleh connect. So nanti kita akan belajar dalam routing dan sebagainya lah. Okay, so yang ni yang basic lah.
Okay, basic configuration. Okay, so bila kita dah boleh ping, kita dah boleh test daripada PC pergi ke routing, dah boleh sampai ke gateway, dah boleh ping ke gateway. So, kita test nak run daripada PC1, okay, kita pakai connect ke konsol. Okay, so konsol. Okay. So macam ni kita nak connect. Kalau katakan yang ni tak ada sambungan, kita nak configure daripada konsol. So PC1. Okay. So kita tengok kat sini. Terminal. Okay. Terminal. Bit per second apa semua. Okay. Baik. Dah boleh masuk. Dia masuk sebiji. R1 tadi. Dah boleh masuk. Okay. Kalau yang ni pun sama sebenarnya. Boleh. Cuma konsol port dia ada satu je. So saya kena saya kena buang dulu. Okay. Kemudian kita add kat sini. C2, S232, R1, konsol. Okay. Pergi kat PC2, pergi kat terminal. Okay. R1 yang sama. Okay. So sebenarnya sebab tadi kita buka R1 tu kita login konsol daripada PC1, terminal dia tengah buka. So yang ni pun dia sambung je, dia continue je. So macam tu kita kaedah kita nak connect menggunakan konsol. Kalau telnet, so kita klik balik kat konsol ni, saya nak buang dulu. Okay. Baik. So kita buka PC1. Okay. Kita pergi kat telnet or SSH client. Okay. Pilih telnet, pilih IP dia, host IP 192.168.10.1. Ni router tu lah punya IP. So kita tekan connect. Okay. So dia terus minta password. R1. Okay, settle. Salah. PC2 pun sama. PC2. Okay. Telnet. So IP 172.16.10.1. Connect. Pun masuk yang sama. Kenapa IP-nya berbeza? Okey, kenapa IP-nya berbeza? Disebabkan ni networknya adalah 192.168.10.0. Okey, ni network yang berasingan. Ni network yang berasingan. Okey, tapi dia connect ke router yang sama. Jadi PC1 ni pun boleh configure router R1, PC2 ni pun sebenarnya boleh configure router R2. So both of the PC can connect to the same router, can configure the same router. Cuma PC1 dengan PC2 ni tak boleh nak communicate lah, kecuali kita configure routing di sini. So yang ni kelas Cik Syam Norani lah akan ajar macam mana nak configure routing supaya PC1 dan PC2 ni ada connection. Okay, PC1 dan PC2 ni ada connection. Kalau nak masuk routing, seeloknya akan ada satu lagi router, satu atau dua lagi router. Tapi saya untuk basic device configuration ni, saya just masukkan satu ni je untuk kita testing. So setakat ni je untuk yang interface punya configuration. So saya nak awak cuba configure untuk switch lah. Okay, switch kita tak configure IP address lagi dalam kelas ni. Kita just configure basic device configuration. Okay, so untuk minggu yang seterusnya nanti Cik Napi akan take over. Dia akan pindahkan configuration daripada PT ni yang kita buat, ataupun mungkin dia akan try design gambar rajah yang lain, tapi konsepnya sama. Kita akan transfer ke real device, real equipment, dan kita akan buat configuration yang hampir sama. So setakat ini saja. Kalau ada persoalan boleh WhatsApp lah, boleh WhatsApp ataupun tanya dalam Google Classroom. Okay, Assalamualaikum dan selamat. Terima kasih.